Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketika ini saya sedang bersantai sambil menghidup udara nyaman di malam hari. Halo, saya Saiful. Selamat datang ke channel terbaru YouTube The Guntung. Channel ini akan menawarkan kepada anda video-video yang berkaitan dengan adventure, yang berkaitan dengan misteri dan sebagainya. Penuh dengan konten dan juga informasi yang mungkin berguna kepada anda. Channel The Guntung ini akan menawarkan anda 3 segmen untuk kita kongsi bersama. Untuk video sulung channel ini, saya telah merancang satu perjalanan ke Greenstone, di mana di sana ada satu campsite di Ulu Konsor di Padang Rengas. Okey, dalam perjalanan ini saya telah membawa seorang rakan saya, Alan G, dan di mana kami berdua akan menaiki motosikal ke sana. Okey, kami tidak akan melalui highway, kita akan melalui jalan kampung lah, iaitu kita akan melalui Ulu Kuang, kita akan keluar di Sungai Siput dan terus pergi ke Padang Rengas. Okey, di sana nanti sebelum sampai di Padang Rengas, kita akan singgah di satu kawasan di mana kita akan memulakan segmen pertama kita di sana. Selepas selesai di sana, kita akan pergi ke segmen kedua kita, iaitu di Padang Rengas, dan kita akan melakukan aktiviti di sana. Dan segmen yang ketiga dia tak ada kena-mengena dengan segmen 1 dan segmen 2, kerana segmen ini lebih terbuka, dia banyak berkaitan dengan hobi dan juga minat kawan-kawan kita lah. So yang ini mungkin segmen ini mungkin lebih panjang jika nak dibandingkan segmen 1 dan juga segmen 2. Okey, untuk segmen yang pertama, mari kita tengok video ini. Singgah bermalam rumah Pak Udin, masaklah nasi sayur keladi. Singgah bermalam rumah Pak Udin, makan nasi sayur keladi. Biar pape asal bergaya, asalkan senang di dalam hati. Biar pape asal bergaya, asalkan senang di dalam hati. Peram-peram pisang, pisang masak layu, jatuh dalam kubang, sambo bapak iyu. Jabatan Enggor atau lebih dikenali sebagai Victoria Bridge adalah jabatan yang merintangi Sungai Perak, menghubungkan Enggor dan juga Bandar Kuala Kangsar untuk pengangkutan biji timah. Jabatan ini telah dibina pada 1897. Menurut cerita penduduk setempat, jabatan ini terbengkalai untuk sementara kerana banjir besar pada waktu itu dan siap sepenuhnya pada Mac 1900 dan telah dirasmikan oleh Sultan Perak pada tahun tersebut. Ukuran jabatan ini adalah sepanjang lebih kurang dalam 320 meter dan setinggi 12 meter. Dan jabatan ini telah digunakan sepenuhnya pada tahun 1910 untuk menghubungkan Perai dan juga Johor Bahru. Dan perkhidmatan jabatan ini telah ditamatkan pada tahun 2002 apabila jabatan baru telah dibina sebelahnya. Sir Frank Swettenham pernah menyatakan bahawa Jabatan Victoria ini merupakan jambatan kereta api terbesar di bahagian timur di luar India. Nama jabatan ini juga diambil sempena nama Ratu British pada waktu itu. Di zaman penjajahan British, jabatan ini pernah mendominasi perhubungan dan menjadi laluan pengangkutan biji timah yang penting antara negeri Melayu Barat termasuk ke pelabuhan Pulau Pinang.
Jambatan ini dikuatkan dengan 6 batang tiang yang kukuh daripada bata merah, manakala rangka-rangka besinya pula dibuat dengan menggunakan sumber dari lumbung-lumbung yang berada di dalam negeri Perak. Menurut kenyataan dari penduduk tempatan, pihak British telah mengimport pekerja-pekerja dari selatan India iaitu dari daerah Kilakarai sebagai sumber tenaga buruh dalam proses menyiapkan jambatan ini. Saya percaya nama Pekangkarai tidak diambil dari nama daerah ini. Pada Perang Dunia Kedua, jambatan ini telah dibom oleh pihak British untuk menghalang kemarahan tentera Jepun. Dan selepas itu, jambatan ini dibina semula sehinggalah tahun 2002 perkhidmatannya telah ditamatkan. Walau bagaimanapun, pihak penduduk kampung di sini masih lagi menggunakan jambatan ini untuk merentas antara Enggur dan juga Seberangkarai. Lihatlah seni bina Victoria Bridge, sangat cantik dan unik, malah mempunyai pengaruh seni bina dari Eropah. Ini adalah antara khazanah warisan negara yang harus dipelihara. Biarpun semakin popular sebagai tarikan pelancongan, jambatan ini didapati mampu membahayakan pengunjung berikutan beberapa ciri keselamatanya terabai. Tinjauan mendapati bahawa setiap pengunjung yang datang perlu berhati-hati dan berwaspada. Keselamatan anda adalah tanggungjawab sendiri. Kini saya telah berada di Seberangkarai. Di sebelah sana adalah Enggur, dipisahkan oleh Sungai Perak, sungai yang terlebar di semenanjung Malaysia. So di sini kita akan tamatkan penggambaran kita untuk segmen yang pertama. Moh kita ke segmen yang kedua. Okey, itu dia Victoria Bridge ataupun Jambatan Enggur. Jambatan ini penuh dengan sejarahnya dan menjadi kebanggaan lah bagi penduduk-penduduk di Kuala Kangsar. Okey, baiklah, seterusnya kita akan terus pergi ke segmen yang kedua, iaitu tempat kita nak pergi camping di Ulu Konsor di Padang Rengas. Kita lihat video ini.
akhirnya berhenti juga hujan pada hari ini ya. Daripada pagi kita datang ke sini hingga sekarang. Sekarang ni pun sudah hampir menunjukkan hampir pukul 11 lah. So walau bagaimanapun kita lapar, so kita perlu masak. So hari ini rakan saya Alan G, okey, akan membawa menu special daripada kedai beliau untuk saya makan percuma lah kiranya ni. So kedainya apa namanya? Tak Unak. Tak unak dalam bahasa Spanyol kot rasanya ataupun Europe. Dalam bahasa Europe rasanya. Apa maknanya tu? Maksud dia siang dan malam. Siang dan malam. Okey, so apa hari ini kita akan masak? Okey, secara lazimnya orang akan tengok ada roti burger, mungkinlah buat burger tak? Okey, yang menu pertama ialah grill chicken burger dan menu kedua dia ialah grill chicken ataupun chicken chop. So menu yang sedap malam ni, orang lain dekat luar tu makan nasi dengan telur je, tapi hari ni kita makan burger dan juga grill chicken. So saya di sini hanya akan membantu buat coleslaw. Itu sahaja. Okey, jom kita mulakan. Alright. Saya cuma bawa ini kubis dan juga apa ni? Carrot sajalah. Dengan sekarang ni ayam tadi kita dah di marinate. Okey, ayam tadi kita dah marinate dalam 3 jam ataupun secara elok-eloknya kita buat perapan ni dalam satu hari lah, kata semalam lah, hari semalam. Okey, ataupun paling orang kata dalam sejam lah. Okey. Okey, untuk perapan ni kita akan perap dalam semalaman ataupun paling depend lah, paling cepat pun dalam sejam ataupun 3 jam. Okey, untuk perapan ayam ni Okey, di sini saya dah siapkan bahan-bahan rahsia. Alright. Bahan-bahan rahsia. Okey. Di sini alright, tuan-tuan boleh tengok. Okey, ayam sudah saya perap. Minta maaf lah, pencahayan tak berapa cantik. Okey. Dan meja pun tak berapa besar. Okey. Alright, di sini ayam kita ya, ayam yang kita sudah perap. Alright. Ini saja meja yang kita dapat. Pakai saja. Okey. Okey. Okey, kita bermula dengan menu utama kita ya. Burger. Okey, kita mula dengan menu utama kita. Okey, first letakkan margarin di atas sini. Menu utama kita apa ni? Burger ke? Burger. Burger dulu kan. Menu utama kita ialah grill chicken burger. Okey, bermula dengan menu utama kita, grill chicken burger. Okey, api jangan terlalu kuat. Alright. Menu ni agak simple di mana saja kita boleh masak walaupun di rumah ataupun di mana saja. So menu yang saya bawakan ni agak simple. So siapa saja boleh buat. Okey, kita panas. Okey, kita ambil kita punya ayam. Kita menggunakan ayam BL ataupun maksudnya ialah boneless chicken ayam tanpa tulang di sini ialah bahagian peha yang telah dibuang tulangnya. Alright. Goyang-goyang meja. Lantok lah, asal boleh masuk. So beginilah cara Udah lapar untuk camping kita. Patutnya kita masak awal, tapi sebab hujan kan, dengan keadaan kemah dan juga orang kata apa, keadaan cuaca yang tidak berapa menentu, dah alhamdulillah lah sekarang ni dah berhenti. So orang lain tidur, kita masak.
dengan masa yang agak limit, okey, dengan masa yang agak pendek, kita boleh menyediakan dua menu untuk makan malam kita untuk hari ni. Okay, saya cadangkan pada siapa-siapa yang pergi di camping, bawa botol ini. Mudah. Tak payah kita nak ke sungai manjang ambil air. Kat sini je kita tembak. Okey, so jangan kata kami tak basuh basuh. Okey, kemudian lagi. okey, saya telah siapkan, hampir siap lah. Sebenarnya apa yang saya buat sekarang ni adalah, okey, selalunya orang akan guna bawang Holland. Tapi pergi kedai tadi, dia pun tak tahu kot bawang Holland tu macam mana rupa ya. Udah dibagi ni bawang ni. Lantak lah. Aku masak je lah. Tapi bawang ni pun bagus. Sebab bawang ni, kalau dia sebenarnya satu, orang kata apa, sayur lah, kita boleh katakan. Sebab dia bagus kalau kita makan terus. Maknanya kita jangan masak ataupun kita jangan goreng. Sebab apabila dia kena suhu, dia dah berubah sifat dan dia punya khasiat tu dah tak ada. Tapi kalau kata kita masak terus ataupun dibuat ulam macam saya ni, saya kerak-kerak kau makannya dengan nasi. Dia ada khasiat-khasiat yang bagus lah. Okey, untuk pengetahuan penonton sekalian, kita barang-bahan yang kita bawa untuk hari ni semua kita dapatkan dalam perjalanan kita tadi. Dalam perjalanan kita tadi kami adalah berhenti di kedai kedai-kedai lah, kedai runcit ataupun frozen store lah. Dan kami membeli dari situ kami mendapatlah bahan-bahan yang mana tuan-puan boleh lihatlah di atas meja ni. Sekarang ni kita tuang susu. Menggunakan susu dalam ini resepi saya, coleslaw saya. Okey, so mayonis. Tadi kita dah masukkan garam. Tadi kita dah masukkan gula, garam. Ini gula garam bawa daripada rumah. Nasib baik kawan saya ni dia bujang. Rumah mak dia, duduk rumah maknya tapi maknya duduk tempat lain, so bolehlah bawa satu tempayan turun kan. Itu tempayan turun temurun jangan tanya sebab apa dia begitu Apa lagi bahan-bahan yang dimasukkan di dalam coleslaw? Okey, coleslaw ni dia mudah saja. Tapi yang penting dia punya kombinasi. Garam, gula dan juga susu. Dia pergi cantik. Baru dia boleh rasa KFC. Saya ingatkan coleslaw ni cuma letak dressing saja. Dia ada setengah-setengah coleslaw. Macam saya buat part time dulu di hotel. Dia memasukkan 2-3 benda lagi lah. Macam Thousand Island sauce,
Oi, sabar. Kalau Thailand semua sekali je lah. Masukkan tartar sos dan merasakan dia lebih menarik. Tetapi untuk coleslaw ni dia mahal. Satunya barang-barang yang digunakan yang mahal. So seboleh-bolehnya mana-mana kedai ataupun company yang mana menyediakan coleslaw akan menggunakan orang kata apa, penggunaannya tu cuba diterhadkan, tetapi rasanya agak bagus. So dalam menu seperti coleslaw ini, seperti tartar sauce ke Thousand Island, itu dia tak berapa penting. Yang penting ini mayonis. Okey, saya sudah rasa. Adakah ia sudah menepati cita rasa? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Oh, mungkin ada sedikit penambahan di situ. Okey, di sini saya memperjelaskanlah disebabkan Kurang gula. Ya? Kurang gula. Kurang gula. Okey. Okey, sini saya menjelaskan dalam perjalanan kami tadi, hari ni memang agak hujan. Bukan agak hujan lah, memang hujan. So dalam perjalanan kami adalah setengah-setengah daripada perjalanan kami tu kami berhentilah untuk berteduh. Dan dalam masa sama kami turut berbincanglah dengan Abang Scott bagaimana perjalanan kita seterusnya mungkin selepas ini. Alright. Dan adalah seteng tempatlah kita dah tengok betul dalam yang sama macam tadi kita ada berhenti di Victoria Bridge di Kuala Kangsar. Okey, maksudnya bukan sahaja kami ride with camping, kami juga membawalah anda untuk mengetahui sejarah-sejarah yang berada di Perak ni. Ya? Oh tu. Betul. Oh, terima kasih. Oh, maaf ya. Bagi demo telio. Oh, okay, saya rasa terbaik. Masa ni ada manis soal dia. Senanglah, 3 rasa ada. Makan-makan manis soal dia. Tugas saya dah selesai. Saya tinggalkan meja ini untuk Alan G. Alright. Okay. Dengan kelengkapan yang minimal dan menu-menu yang simple di tempat camping ataupun di mana sahaja, anda boleh juga merasakan seperti kita makan di restoran ataupun di kafe-kafe. Okey, nampaknya ayam kita pun dah siap. Okey. Ada setengah orang dia minat, dia menyukai ayam yang garing. Dan ada setengah dia cuma sekadar masak, orang kata kan. Sebab kita makan bukan untuk kenyang, cuma untuk melapik perut kan. Nak kenyang, dia bukan ini resepinya sama lah. Tapi ini pun dah cukup mengenyangkan. Sebab kita buat dua resepi untuk tuan-tuan ataupun mungkin tentuan sekalian, satu resepi dah cukup lah. Satu menu dah cukup untuk kenyang. Kami ini macam tak boleh, kena ada 2. Tak tahulah macam mana. Agak-agak faham lah. Pandai basic. Alright, dan kita
menyukai aktiviti camping ni. Menu ni agak simple. Okey, di sini menu ni ada pembaharuan sikit. Okey. Abang Scott ataupun Encik Scott sudah menyediakan cheese. Ada kita letakkan cheese. Okey. Di sini option option pada anda semua. Alright, siap lah grilled chicken burger kita. Sekejap. Okey. Ya, itulah agak malang. Kita pergi sana, terus hujan. So, kita tak dapat banyak melakukan aktiviti. So, kita memang melepak saja dalam kemah. So, bila malam saja baru kita dapat melakukan satu saja aktiviti yang telah kita rancang lah, iaitu memasak. Dan keesokan harinya, kita pun tak dapat buat banyak aktiviti kerana kita perlu keluar awal daripada tapak perkemahan. Untuk informasi lanjut berkaitan dengan tapak perkemahan ini, anda bolehlah terus pergi ke halaman Facebook mereka, Greenstone. Di situ anda akan dapat banyak informasi berkaitan dengan tapak inilah, dari segi masa, waktu masuk, waktu keluar, bekalan elektrik, berkaitan dengan kemudahan-kemudahan lain seperti tandas, semua ada di sana. Dan di sini juga yang bagusnya ada sewaan untuk kemah. Selain pada sewaan tapak, sewaan untuk kemah. Ini bermakna sekiranya anda pergi ke sana, katakanlah kan, pergi ke sana, tak cukup kelengkapan seperti fly sheet ada ke, kemah bocor ke, boleh sewa, tak ada masalah. Owner di sana dengan senang hati akan membantu anda. Okey, untuk segmen yang ketiga, ini adalah segmen yang tiada kena-mengena dengan segmen pertama ataupun segmen yang kedua. Tapi ini adalah segmen yang lebih kepada minat dan hobi rakan-rakan. Okey, mari kita saksikan. Assalamualaikum. Selamat datang ke Rakan Lepak Santai. Dalam segmen ini adalah segmen special yang saya bawakan untuk anda. Kerana pada segmen ini saya akan lebih fokus kepada satu hobi yang boleh dikatakan diminati, tapi bukan kanak-kanak lah, tapi orang tua lah banyaknya. Sebab kos untuk hobi ini pun agak mahal juga ya, iaitu radio control. Tapi kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan radio control car ataupun RC car. Ada kawan panggil remote control. Bukan, dia sebenarnya radio control kerana ia dikendalikan oleh gelombang radio. Kalau remote tu IR, yang pakai TV tu, kita tak gunakan IR, kita gunakan gelombang radio lah. Sama kalau dulu kita panggil FM, MW, macam-macam lah. Tapi untuk teknologi sekarang ni kebanyakannya menggunakan 2.4 GHz lah sebagai gelombang radio yang digunakan untuk mengendalikan kereta. Okey, untuk RC car ini banyak perlombaan-perlombaan yang telah dilakukan di seluruh Malaysia dari dulu lagi. Dah lama sebenarnya, bukan baru, dah lama. So ada track-track yang menjadi orang kata tumpuan lah, yang mana sering mengadakan perlombaan ini. So pada hari ini saya akan pergi ke SACC Mall Shah Alam, di mana mereka membuat track baru di atas bumbung mall tersebut. So mereka akan mengadakan satu pertandingan iaitu Tamiya. Ini untuk semua kereta-kereta Tamiya saja. Saya ke sana bukan sebagai pelumba, tetapi saya ke sana sebagai pengendali perlombaan tersebut, bukan organizer.
Organizer telah menjemput saya dan mengamanahkan kepada saya untuk mengendalikan perlumbaan tersebut. Kalau kata di kalangan mereka, mereka akan memanggil saya sebagai transponder man. Tetapi kalau kata ikut dalam Google punya kamus lah, saya adalah lap timer. Di mana saya akan mengendalikan perlumbaan tersebut untuk ke semua kategori dan juga pelumba-pelumba. Satu hari lah daripada pagi sampai ke petang. Saya jangkakan ada dalam 10 grup, lebih kurang dalam 80 peserta yang mana saya akan kendalikan esok untuk Tamiya. Okey. So di dalam Malaysia ini ada beberapa track yang saya katakan tadi yang sering melakukan yang selalu mengadakan perlumbaan seperti di Mutiara Rini JB, di Kota Raja Kelang, di Batu Kawan, di Penang dan juga di Pantai Timur. Okey, untuk track-track yang kita gunakanlah semuanya boleh dikatakan semuanya permanent track. Okey. Dalam Malaysia ada state-state ataupun negeri-negeri yang memang ada track. Kita bagi permanent track lah, yang mana mereka boleh datang dan terus bermain, berbayar dan tidak berbayar. Okey, kita mulakan daripada bawah, daripada selatan dahulu, di mana kita di selatan di Johor Bahru. Kita di Johor lah, kita ada satunya di Mutiara Rini, keduanya di UTM Skudai sendiri, dan satu lagi di Batu Pahat. Yang ini yang popular. Dari Batu Pahat saya tak pasti sama ada masih aktif ataupun tidak. Okey, kita naik sedikit pergi ke Melaka. Melaka ada satu track di Sungai Udang, seingat saya nama tempat itu. Okey, dikendalikan oleh Wan Timor. Okey, naik sedikit ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ada track tapi tidak popular. Saya tak pasti di mana dan tak pernah sampai. Macam di Mutiara ini saya pernah sampai, di Skudai saya tak pernah sampai lagi, tapi saya tahu ada di sana. Di Batu Pahat pun saya pernah sampai, di Melaka memang pernah sampai, di Negeri Sembilan saya tak pernah sampai, dan saya tak tahu adakah masih track itu aktif ataupun tidak. Ada pelumba-pelumba dari Negeri Sembilan yang saya kenal tapi dah ingat-ingat lupa namanya. Okey, naik ke Selangor dan juga KL lah, ini kiranya dia punya tapak lah. Kalau dulu kita ada Titi Wangsa, okey, Titi Wangsa dah hilang. So kita ada di Kota Raja, ada juga di Kepong, KLIRCC, itu track paling besar lah. Yang mana ini kereta yang size scale 1518, senang-senang je nak main dekat sana. Okey, di Kota Raja itu biasa tempat Azri Amri, yang mana sering dilakukan perlumbaan-perlumbaan seperti MNC, Ride Cup, Awasomatic Cup, macam-macam cup lah. Bawah kenalian organizer yang masyhur di sana, Michael Low dan juga Azri Amri. Dan mereka sering memanggil saya untuk mengendalikan perlumbaan di Kota Raja. Okey, selepas itu di KLIRCC di Kepong, itu saya rasa sekali je saya pernah mengendalikan perlumbaan di sana. Track yang besar. Jam kita nampak orang main je, kita tak tahu apa yang berlaku kat belakang. Saya duduk atas, lima duduk bawah. Penat kaki nak turun naik nampakkan keputusan. Okey, dan berikutnya ada track-track kecil macam di Kuala Selangor, di Banting, dan saya tak pasti dua track ini masih aktif lagi ataupun tidak. Okey, naik ke Perak haram tak ada. Naik ke Pulau Pinang ada satu track di Batu Kawan di sebelah stadium. Okey, selepas itu di Alustar ada di Kuala Kedah bawah kendalian Poknik. Naik ke Perlis, Perlis tak ada track. Last saya pergi sana saya rasa 5 ataupun 6 tahun yang lepas lah, sebelum track tersebut ditutup. Dan sebelum tu track itu pun berada di sebelah stadium juga seingat saya. Okey, kita pergi ke Kelantan, Kelantan pun tak ada. Turun sikit ke bawah, okey, kita pergi ke Terengganu. Terengganu ada dua track, satunya di Gong Badak dan satu lagi di Lungon. Dan dua-dua track ni aktif. Okey, turun ke Kuantan, turun ke Pahang, saya tidak pasti dan tidak pernah tahu sama ada track di sana masih wujud ataupun tidak di Kuantan. Itu pun saya tahu 5-6 tahun yang lepas dan sekarang tak dengar bunyi. Ada ke, tak ada ke, tak pernah jumpa racer pun daripada sana. So, okey, dah ke Johor. Johor kita dah bincangkan tadi.
Sabah dan Sarawak ada 2-3 track yang popular dan memang saya tak pernah pergi ke sana lah. Pernah sekali lah diberikan peluang untuk jadi transponderman untuk MNC di sana, alalah batal. Habis dengan duit-duit tiket hilang. Kapal terbang. Apabila kerajaan mengumumkan dah boleh rentas negeri, schedule saya agak padat. Di mana saya sebelum ni saya mengadakan perlumbaan di Batu Kawan. Selepas tu sekarang ni saya on the way nak pergi ke Shah Alam. Selepas Shah Alam saya telah dijemput untuk mengadakan perlumbaan di Bung Badak. Selepas itu saya dijemput pula untuk mengadakan perlumbaan Asia Cup di Kota Raja. Selepas itu kembali semula saya ke Kuala Terengganu untuk mengendalikan perlumbaan di sana untuk kali kedua dalam 1 bulan. Dan yang terakhir untuk tahun ini adalah di Batu Kawan untuk race yang kedua, memang nak repeat balik pada race yang pertama tu. So minggu ini bulan 12 akhir tahun ni memang padat, tetapi saya tak tahu bila video ini dapat dikeluarkan. Kiranya mungkin inilah mungkin bulan 1 lah kot video ni dapat dikeluarkan. Okey, mana-mana kawasan ataupun state yang langsung tidak ada track, contohnya Ipoh lah paling mudah tempat saya. So apa yang mereka buat menjadi straight Malaysia lah. Maknanya mana kawasan-kawasan lapang, kawasan-kawasan yang mempunyai kualiti jalan yang agak bagus, so mereka akan lakukan. Di Perak ni ada 2-3 tempat yang mana mereka jadikan kawasan tersebut sebagai straight Malaysia. Straight Malaysia ni dia mudah. Dia tak ada staging, dia cuma perlukan kita panggil sebagai marker. Okey. Pinggan marker lah panggil kan, paling mudah, rupa-rupa pinggan kan. Dibeli dan digunakan untuk dijadikan track. Ada juga yang menggunakan tayar. Lihatlah graviti masing-masing lah di kawasan apa komuniti di sana. So antara track yang saya tahulah kalau macam di Ipoh, ada 2-3 kawasan lah, di Botani, di Gunung Lang, di Stadium Hoki. Ada 2-3 kawasan yang mereka gunakan untuk menjalankan hobi ini. Di Kuala Kangsar pun telah ada satu kawasan di mana komuniti di sini mula berkembang, and then di Teping komuniti di sana telah mula berkembang dengan pesat, dan mereka lakukannya di kawasan, ada satu kawasan tu dipanggil sebagai Editech seingat saya. Kawasan yang bagus, jalannya pun cantik. Cuma sekarang ni tak boleh nak buat permanent lah kawasan tu. So mereka menggunakan marker apa saja yang boleh dijadikan track, dan mereka melakukan aktiviti di sana. Okey, komuniti-komuniti walaupun mereka hanya sebagai komuniti yang orang kata street Malaysia, tetapi mereka tidaklah orang kata apa dari segi performance tu teruk sangat. Walaupun begitu, mereka ada pelumba-pelumba ataupun rakan-rakan mereka yang mempunyai kualiti yang sama ataupun lebih macam rakan-rakan yang ada di track permanent. Okey, so itu adalah secara ringkas RC yang ada di Malaysia ini, track-track ada di Malaysia ini. So anda yang berminat untuk bermain ataupun mencuba-cuba hobi RC-car ini, bolehlah turun ke track-track yang saya sebutkan tadi. So untuk membeli barang apa semua sekali, jumpa dengan rakan-rakan di sana. Mereka lebih tahu apa yang anda perlukan. Sampai di sini sajalah apa yang saya dapat nukilankan ataupun ceritakan berkaitan dengan RC-car di Malaysia. So untuk next video mungkin saya akan ambil salah satu race-race yang saya dah adakan untuk anda lihat bagaimana proses ataupun race ini berjalan. Okey, adios. Jumpa pada video yang lain. Okey, sampai di situ sajalah
episod kita dalam channel The Guntung pada kali ini. So hari ini saya telah memberikan anda 3 segmen yang berbeza. So saya harapkan anda berpuas hati, anda dapat menerima banyak informasi dan juga maklumat yang mana kita dapat kongsi bersama. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe. Adios.